Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم يا جبار السماوات والأرض اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita, yang menurunkan akan Al-Quranul Karim kepada kita sebagai pengingatan, sebagai panduman, sebagai kitab yang nak bawa cahaya kepada kita. Itu adalah satu nikmat hak Tuhawi tu, anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi. Mintalah kita itu pohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita boleh terasa dalam hati kita perkara-perkara tersebut tadi. Allahumma amin. Jadi insya-Allah pada perjumpaan kita sekali ni iaitu kita nak mari sama pula pengajian tafsir kita daripada surah Asy-Syura. Setelah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala cerita dan khabar kepada kita dengan cara jelas di dalam Quran, kata sesiapa yang buat taat
sesiapa yang buat amalan yang baik, nescaya Allah Subhanahu wa taala nak tambah padanya kebaikan. Makna nak masuk syurga. Kalau ada silap, ada salah, Tuhan nak apung. Innallaha ghafurun, Tuhan nak apung. Kalaulah kita itu senantiasa doa amal ibadat, maka Tuhan nak syukur, balas bagi kita. Itu adalah kebaikan bagi kita belaka. Setelah daripada tu Tuhan pun ikat kata, kalaulah mereka yang tidak beriman itu bakit dusta terhadap Nabi kita Muhammad SAW tentang pengajaran yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW daripada Allah Ta'ala, maka itu adalah benda yang tak jadi keplek gapo. Kerana semua dah rasul-rasul mari itu belum daripada engkau ya Rasulullah, kena belaka dengan itu coba. Tetapi Tuhan wayak kata, Tuhan itu nak menyokongkan kebenaran dan Tuhan hendak menghapuskan kebatilan, kerana Allah Subhanahu wa taala mengetahui tujuan daripada tujuan-tujuan hamba yang dok bergerak di dalam dada seseorang. Itulah kesimpulan dengan cara ringkas pada pengajian kita hak dulu. Setelah daripada Tuhan kata innahu alimun bizatis sudur, jadi membawa kepada orang yang juruh di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW, jadi berasa susah hati dia. Susah kerana gapo? Kerana orang apabila dia juruh, apabila dia itu orang yang bagus, orang yang baik, dia berasa kata benda yang tak baik, benda yang dia buat sekalipun dah berasa tak cukup, tak padai, berasa tak memada nak balas budi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa dia tu tetap dengan kebaikan. Lalu apabila Tuhan kata innahu alimun bizatis sudur, Tuhan tahu apa yang dok gerak dalam hati, jadi hati dia berpapoh. Hati dia jadi serabut, hati dia jadi rusing. Itu sifat orang-orang yang beriman. Nak mikir tak molek kepada orang, nampak tu tak? Berasa kata, Tuhan duk tengok, Tuhan duk dengar, Tuhan tahu. Kalau nak buat rancangan hak tak molek kepada sesama orang yang beriman, berasa mari dalam hati, dalam dada perkara tu, tak boleh kita nak buat kerja dan sebagainya. Itu sifat al-mu'minin hak asal. Mukmin ni tak menyakiti orang. Sebab apa tak menyakiti orang? Kerana dada dia tidak ada hasad dengki, tidak ada dendam, tidak ada berasa tak puas hati dengan nikmat hak Tuhan bagi kepada orang lain. Apabila hati dia molek, maka semua anggota dia pun jadi molek lah. Sebagaimana Nabi kata tu lah, wa inna fi ahadikum mudghah, dalam diri seorang itu adalah seketul daripada daging. Idza saluhat saluhat, idza salahat saluhat jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu. Kalau dia tu molek, maka semua gerak-geri dia, tak kira perkataan dia, budi pekerti dia, cara mikir dia, semua akan jadi molek. Kalaulah anggota hak Tuhan maksud tadi itu tak molek, semua jadi tubik tak molek belaka. Jangan kata ke hak lain, al-insaniyah, kemanusiaan pun tak ada. Sifat manusia pun tak ada. Jadi ada sifat yang lain. Tak pandai nak syukur, tak pandai nak terima kasih, tak kiranya hak dan sebagainya daripada beberapa perkara yang diri seseorang yang umpama tu kalau orang buat dengan dia tak reda. Orang kafir ni ada deraka kepada ajaran hak benar daripada Tuhan ni, kalulah orang deraka terhadap dia ada buat baik dengan orang, dia pun tak terima juga. Tapi dia deraka sampai ke Tuhan yang menjadikan dia daripada tak ada kepada ada.
kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana nak jadi kufur dengan Tuhan? Tuhan yang menjadikan kita, yang menghidupkan kita. Kamar dia Tuhan nak mematikan kita pula. Kamar dia Tuhan nak menghidup bakit pula. Bagaimana kita nak kufur dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi? Dengan sebab itu, mereka ini ni adanya gapo hati yang bersih. Kalau hati tak molek, gapo Nabi kata tadi, wa idza fasadat jasadu kulluhu. Gaponya seketul daging tu, ala wahya qalb. Tak lain tak bukan iaitu hati seseorang. Kalau hati molek, keluar jadi molek. Hati tak molek, keluar jadi tak molek. Dengan sebab itu hati ini adalah tempat yang penting. Sebab itulah Tuhan tilik kepada hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tu kan Nabi kata kita dah dengar sama dah. Tapi perlaksana hadis Nabi nak wisera masuk dalam jiwa seseorang, nak masuk dalam akal fikiran seseorang, bukan mudah. Terkadang orientalis mengajar kitab tafsir Ibn Katsir di tempat dia. Bukan tak mengajar, tetapi mengajar sekadar di bibir mulut. Perlaksana tak ada. Kita orang beriman bukan lagu tu. Kita beriman ni makna kata kita baca tafsir, ngaji tafsir, faham tafsir untuk nak buat amal. Sebab apa? Sebab Tuhan royak kata siapa dia buat amal di sini ni masa kita duduk atas dunia ni Tuhan kata wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Siapa dia yang buat amalan yang baik, nescaya Allah Ta'ala ganda bagi dia kebaikan, will masuk syurga esok. Lalu hati seseorang tadi itu Tuhan fokus tengok. Walakin, Tuhan kata, walakin, akan tetapi Tuhan tak ada tengok. Tuhan tak ada tengok pada rupa luar, pada pakaian ke, pada bercakap ke, pada kata mung tu orang lagu mana ke, tak. Sungguh pun luar tadi tu Tuhan nak jangan disilap faham pula. Kerana hadis lain mari royak kata innallahal jamal, innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala ni dia ni elok dan dia suka pada perkara yang elok. Bukan mana orang Islam pakai ya bau, ya sudung rambut dia, pakai yang kotor cemar dan sebagainya. Itu bukan maksud. Pakaian luar we cuci, pakaian luar we molek sebagai hiasan bagi hidup ini tak ada salah. Tetapi itu bukan inti tepatnya. Kerana kita dok tertarik dengan pakaian. Makna kata rayah kita, hadaf kita tengok dia pakaian. Kalau pakaian molek iyalah. Bukan lagi pandangnya situ. Walaupun begitu kita nak pakai we jangok. Jangan pakai huduh-huduh dalam agama kita, tak boleh. Tuhan tak terima lagu tu. Nak semaya pakai ikut dah. Nak semaya. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin. So pakai hak hebat-hebat nak pergi jumpa Allah Ta'ala di masjid. Bukan makna kata ikutlah. Kalau Tuhan royak kata Tuhan ni nak tengok pada hati. Pakailah lagu mana pun, nak duduk lagu mana kan sudah asal hati kita molek. Banyak orang faham lagu tu. Salah. Itu faham tak betul dengan kehendak hak Nabi kata. Sebab hadis Nabi ni pasti kena ambil hadis lain pula mari duk pelekatkan dia tu. Supaya nak jadi sedaging apa maksud hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehendak. Walakin Tuhan kata walakin akan tetapi Tuhan tu yanzuru ila qulubikum, pada hati kamu, wa a'malikum, dan amalan yang sebagai kesan daripada hati yang molek tadi. Royak kata hati molek, tapi perlaksana tak molek. Itu mana hati tak molek? Kerana tiap-tiap perkara ni ada kesan dia. Royak kata hati kita molek, tapi lidah kita, bercakap kita tak molek. Tu bukan. Itu dusta. Kerana dalam Islam kita, ia kena muafakah dalil dengan luar. Lagu mana dalil dengan luar? Mana kecek molek, hati pun molek. Ya kot tu. Kalau mukhalafah luar dengan dalil, itu panggil nifaq. Tu hak takut. Nifaq ni mana kata munafik. Hak tu orang takut. Kalau bahasa siangnya klap-klap. Tak boleh lagu tu. Kena jadi molek.
Lalu Tuhan kata innahu alimun bidzatis sudur. Tuhan tahu nah gapo hak munduk telitah dalam hatimu tu. Yang mari di hati tu belakalah nak buat begotu, nak rancang begotu, nak gitu, nak gini daripada hati tu. Tak ada kok lain. Tak gitu kan? Tu dia. Seterusnya, cuba kita tengok. Seterusnya Allah Ta'ala itu ya tahu kata hamba dia. Hamba dia ni berasa tak sedap dalam hati. Ni khusus bagi orang beriman. Orang kafir tak kena berkecek banyak dah. Dia tak ada kira situ. Orang munafik pun dia tak kira situ. Orang beriman sahaja yang duk bimbang, duk berasa. Sebab apa? Duk bimbang, duk berasa. Kerana manusia ni dia tak sunyi pada silap dan salah. Ada sunyi pada silap salah? Tak, dia tak sunyi. Nampak tu tak? Dia tak sunyi daripada silap dan salah. Lah mana? Nabi kata kan? Kullu bani Adam Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap anak ada ya kena silap. Ni sifat kesemulaan jadi manusia. Kalau tak silap, ya tak boleh. Ya bukan manusia. Ya malaikat. Nampak tak tu? Tu ya silap ada. Malaikat rasul tu bak lain lah. Hak tu kita nak kecek di sisi manusia hak biasa ni. Dan sebaik-baik kesilapan hak anak ada berlaku tadi itu, gapo? Tuhan wi jalan keluar at-tawwabun, iaitu bertaubat diri. Apa makna taba? Taba bermakna raja'a, kelik semula. Boleh kita kelik. Kelik ni makna gana? Kita islahkan, kita bekinya. Bukan kita potong. Ni sikit punah sikit kita remah tahu selalu. Salah lagu tu. Nampak? Kita usaha kalau pakai ni ada sikit carik kita nak tapung dia. Saidina Umar pun tapung baju dia, Nabi Muhammad pun gitu. Bukan makna apa silap sikit tahu. Habis kan pakai lagu tu. Nampak? Kereta gurih sikit pakai tahu. Siap lagu tu. Hak comelnya, hak eloknya kita islah semula. Islah mana kana? Mana kata kita beki semula. Di atas medah tu kan. Jangan dok kerak, jangan dok gi buat jadi binasa dia. Kereta kita bocor tayar hari ni. Tahu Sungai Petaning, kalau dok Petaning ke tahu Sungai Petaning. Tak boleh buat gitu. Tak gitu. Sungai Malaysia ada, sungai apa masyhur? Sungai Kelang. Sungai Kelang. Orang Malaysia kata Sungai Kelang. Alhamdulillah. Gitulah bukan gitu. Lalu ayat yang seterus daripada ayat yang ke 25 tu lah. Ayat 25 tu ya ada sakut paut. Ya ada sakut paut dengan ayat kata innahu alimun bizatis sudur dengan ayat wa huwa yaqbalut taubah. Tengok ayat tu. Sebab tu ulama tafsir kata al-ayah al-ula wath-thani laha alaqah. Ada perhubungan di antara dua ayat. Itu ahli tafsir yang hebat tu, ya gitulah. Ya gitu, ya bawa kita ya tak ayat Quran ya rantai duk gitu. Jadi koci heret gimari sepengah rata jadi satu rata. Itu makna Quran kita. Kalau gitu, umat Islam yang nak bawanya ajaran Al-Quran, hendaklah kita wi molek. Wi molek, ngaji wi jelas, wi tetu wi jadi molek, barulah kita mencalonkan diri kita sebagai warasatul anbiya. Kita pun boleh amal dengan hadis Nabi kata ballighu anni walau ayah. Makna ayat Quran ini kita faham sungguh dah. Maka kita balik. Jangan makna kita tak faham lagi, kamar dia kita nak balik dah. Tak boleh lah tu. Tak kena lagu tu. Kita tak faham mana lagi bagaimana ke. Nak tak ada nak masuk lagi. Nak akad dah hidayah. Tak boleh buat gitu. Salah. Nampak tu tak? Tak bolehkah kita kena ikramkan muslimin, ikramkan duyuf? Iyalah, tapi masuklah nasi dulu, baru akad. Ni dak ni kita hafal Quran pun tak sih. Ngaji usul tafsir pun tak sih. Gapo lagi? Hak sakut bau qiraat wajah dia, i'rab dia gitu gini, tak sih. Nak jadi mufassir. Jadi koksir kau tu. Bukan mufassir dak, jadi koksir. Hak tu orang tak sih tu. Nampak tu tak? Sebab tu kita jangan jadi gitu. Kemudian ini saya nak isyarat win apa? Tu hewan ayat wa huwa yaqbalut taubata an ibadihi. Allah.
Jadi seolah kata masuk molek di antara ayat 24 dengan awal ayat 25. Kalau bahasa siap panggil kata kuam top senung, makna kata benda hak Tuhan wakri ni benda hak manusia duk cari-cari. Betul lah molek. Kita duk takut. Takut ke apa? Takut sebab hati kita ya kok tu kok ni kok tu kok ni. Kenapa tak hati kita tak dinamakan hati, malaikat dia bertukar alik. Kayak gitu, kayak gini. Hari ni nampak gitu, hari ni nampak gini. Ya hati ya lagu tu. Sebab tu ulama nafsi dia kata, kalau orang nak calon gapo-gapo, nak wig gapo-gapo, ayat buka hati ambil lalu. Jangan kata esok kita akan ambil, esok hal lain pula. Hak tu jadi, kau dulu dah tu. Saja. Orang nak calon gapo, kalau kita kata-kata kita ahli, dia mau nak wig, kita ambil. Ambil di tangan dia. Ambil selalu. Mari kita nak bawa. Ya gitu, jangan kata, tak apa. Seminggu depan pun tak apa. Minggu depan orang lain pula. Ya manusia ya lagu tu. Itu sifat manusia kita ngaji dia lagu tu. Itu hati. Senantiasa hati tu jadi lagu tu. Lalu Tuhan wahri ayat wa huwallazi yaqbalut taubah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Cuba tengok ayat yang ke-25 tu. Tuhan kata wa huwallazi, dan ialah Allahu jalla jalaluh. Allah yang yaqbalut taubah. Allah Ta'ala yang menerimakan taubat. Allahu Akbar. Kita salah sebab dalam hati kita ni terkadangnya berasak dengan berdeki, terkadang dia gelak dengan zalim, terkadang dia tak ada cahaya dengan sebab kita hasad ataupun kita dendam dan sebagainya. Daripada di beberapa perkara lah dalam hati duk berasa tu. Lalu Allah Ta'ala raya kata wa huwallazi yaqbalut taubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimakan taubah. Allah. Tuhan nak terima taubat. Makna Tuhan nak terima kita islahkan diri kita. Nampak dah tu tak? Tuhan nak terima apa? Nak terimakan kita tu islahkan diri kita. Sebagaimana Tuhan royak nyata dalam Quran dia. Tuhan dok royak sokmo-sokmo dalam Quran dia tentang masalah kata dia nak terima. Apabila hamba ni sila ada ataupun hamba ni salah dengan Tuhan, Allah Ta'ala sendiri kata wa huwallazi yaqbalut taubah. Tuhan nak terima taubat. Taubat ni makna gana? Taubat ni makna gini. Mana gini? Ayat daripada suratu An-Nahl. Ayat daripada suratul Nahl ayat 119. Ayat 119 Tuhan kata gana. Cuba kita tengok ayat Quran. Setelah lagi lalu apa kita balik tengok. Suratul Nahl ia duduk depan daripada suratul Isra. Juzuk yang ke-14 dalam Quran Mushaf Usmani hak kita. Belum daripada nak sampai suratul Isra, belakang mana kata keping balik belakang tu kalau bahasa petani, safhah balik belakang sekali tu. Tuhan katakan, "Thumma inna rabbaka lilladhina 'amilus su'a bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslahu." Tengok. Tu makna yang nyata tu. Itu makna kata wa huwallazi yaqbalut taubah. Gapo makna taubah? Ni Tuhan sendiri menyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyata kata taubah di sini. Ni makna dia. Mana? Allah. Baca ayat ni dah. Ayat ni bahasa ayat yang makan hati. Ayat yang Tuhan beri manusia sebagai manusia tu hak manusia. Tuhan tak sewi manusia habis semangat daripada diri dia kata dia tu sebagai manusia. Tak silah tu. Musa Allah setara mana? Tak apa. Aku nak maaf. Tapi syarat minta lah. Kata aku nak kembali. Kembali lagu mana? Ni dia. Dia kata kamadian. Inna rabbaka. Sesungguhnya Tuhan bagi engkau. Walaupun Tuhan bagi Nabi. Mana Tuhan bagi engkau. Yang ni Tuhan bagi kita manusia ni. Lilladzina amilus su'a bijahalah. Bagi mereka yang buat amal yang tak molek. Manusia kita tak lagi. Sebab tu malaikat ia tanya Tuhan, ataj'al may yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Lalu Tuhan jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jelah tu. Aku tahu, bukan aku tak tahu. Kata sifat manusia tu lagu mana? Aku tahu. Malaikat tak nak jadi buat apa? Ya Allah, manusia ni sifat dia berahi tumpah darah, berahi buat fasad, berahi buat salah, berahi itu, berahi ini. Lalu Tuhan kata, aku tahu, bukan aku tak tahu. Kata sifat manusia lagu tu. Lalu Tuhan kata gini, Allah Tuhan ni baik sungguh dengan kita. Baik lagu mana? Tuhan kata, inna rabbaka thumma inna rabbaka lilladzina amilu su'a bijahalah. Ini kata ulama tafsir. Perhati molek sini, fokus molek sini. Kemudian sesungguhnya Tuhan bagi engkau itu, gapo sifat dia? Bagi mereka-mereka yang buat amal yang tak molek dengan sebab kejahilan dia. Jahil di sini ulama tafsir makna kata bukan makna tak orang tak, bukan orang makna kata orang tak pandai baca surat dak. Bukan tak pandai baca kitab dak, bukan tak pandai syarah kitab dak. Bukan makna kata orang alim dak. Makna jahil di situ makna tergelak mata. Tergelak mata dak. Makna kata dia sekadang sekala makna hawa dia tu mengatasi ilmu dia. Dia buat benda hak salah tu. Nampak dah tu? Supaya orang kita terkadang tahu kata risuah atau risuah. Tapi nyamik juga. Bukan tak tahu hukum, tahu. Itu makna kata bijahalatin. Itu satu rupa. Setelah daripada dia buat tadi itu sebab tu ulama dia kata, orang kita bila nak jadi jahil, apabila berlaku kejahatan. Jahil. Masa tu jadi jahil dia. Sebab tu dalam hadis Nabi katakan, la yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Nabi kata tak curi seorang yang curi ketika ia curi tu, dia ketika tu adalah orang yang mukmin kamilul iman. Yang sempurna iman. Tak. Yang naqisul iman. Itu makna kata summat apa nama? Lilladzina amilus su'a bijahalah. Jahil. Dia tak tahu, tergelak mata sekali lalu. Ya Allah, mana awak kena? Nak kan? Ya tergelak mata. Thumma taba min ba'dihi. Thumma taba min ba'di dhalik. Ya Allah. Setelah daripada tu Tuhan mari dengan thumma. Cuba tengok rahmat Tuhan. Ini Tuhan nak tafsir sendiri ni ayat wa huwa yaqbalu taubata an ibadih tu. Tuhan nak tafsir sendiri. Saya tak ada ambil pada kocek saya. Ulama yang wari dalam kitab tafsir kita pergi tengok. Ulama ayat tadi tengok sini. Kamar dia menyampai pula ilmu tu kepada umat masyarakatnya. Tu ya kita tak ada gapo ni. Cuma boleh royak hak mana hak kita belajar mengaji dengan alim ulama kita menyampai sudah. Banyak tu. Kemudian in ajriya illa 'ala Allah. Balasnya kita sakut paut dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang nak gerak hati pia, yang nak balas bila ganjaran Allah Taala yang cara. Tu makna kata kita orang kerja agama hati kena duduk situ. Nampak tu nah? Jangan duduk kira banyak sangat dengan Tuhan. Dengan Tuhan jangan kita kira. Dengan manusia kira apa tak apa. Tapi kira banyak berdoa tak boleh jugalah. Pada-pada nampak tak tu? Tapi kena pandai juga yang manusia kita ni ada banyak bahasa, ada hak molek. Ada hak wak molek boleh molek, wak molek tak boleh molek pun ada manusia. Ya gitu. Tuhan mari dengan summa. Apa makna summa dalam bahasa Arab? Makna kamadian. Kamadian diri summa tu dalam bahasa Arab ni, bahasa Tuhan, bahasa Quran ni, makna berlambat te. Makna tu dia duk buat benda hak dia duk gelak mata dia, duk makan reba ke, duk apa nama, minum arak ke, duk makan risuah ke, berpanjangnya. Setelah daripada dia berpanjangnya, dia khabar. Berasa salah dengan Tuhan. Nampak tu tak? Berasa salah dengan Tuhan. Berasa kata, aku ni berasa kata tak kena dengan Tuhan aku. Dia tak ada nak murih kepada asbab-asbab tu. Cuma, nak ayat kata tergelak mata. Nak buat kan? Pakat-pakat capur tangan buat molek pula lah. Bukan mana kata, apabila gurih kereta, apa kata hauk lalu ting sapah selalu bukanlah tu. Kenapa ada tu? Kita hauk lalu sungai lalu bukan lagu tu. Kena islah. Thumma tabu min ba'di dhalika. Kemudian mereka itu kembali daripada dia duk buat amal hak tak molek tadi dengan sebab dia tergelak mata. Allah ya taubat.
Taubat ni mana kan tu? Makna berasa sesat dalam hati. Kemudian dia itu berasa tak sedah. Tu. Kemudian dia buat diri dia daripada benda hak salah. Ketika tu, pak ulama kata, pak kalau klik semula pula, taubat pula. Mudahkah payah ajaran Islam kita? Tak ada payah, tak ada suruh. Makna kata banyak lebih daripada benda hak kita tak kuasa nak buat. Pak kalau salah banyak kali nak buat tu guru, taubat. Taubat wi benar, taubat wi sungguh, taubat wi benar, taubat sunnah. La'allallah yaqbalu taubata anka, daripada engkau. Mudah-mudahan kita harap daripada Allah Ta'ala, kata Tuhan, terima taubat daripada kita. Sekadar tu lah. Hak tu hak kita dengan Allah. Wa aslahu. Kama dia kena islah. Islah mana kan tu? Mana kata, kita pakat mari bicara sama-sama kita. Demo, kereta kita ni bukan ga murah nah, kereta kita ni ga mahal. Bawa kereta isak-isak jaga-jaga tu nah, jangan duduk selisih dengan kita. Nampak kita, kita pergi dulu. Demo pergi dulu. Mana mari islah. Aslahu mana islahkan diri dan islahkan pihak hasa lagi. Tu makna wa aslahu. Wa apa hanya kena aslahu? Kerana kita jadi silap ke? Silap islah. Tu. Ini sifat kemanusiaan. Sifat al-insan dia lagu ni. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Allahu akbar. Sesungguhnya Tuhan bagi engkau setelah daripada engkau itu, wahai manusia yang salah buat bekerja lagu ni. Taubat setelah daripada gelap mata dan islah beki setelah daripada salah, laghafurur rahim. Allah Ta'ala sangat mengampun lagi sangat pengasihani. Gapo lagi nak? Seni hati Allah, aku ni Tuhan baik sungguhlah, aku salah banyak tapi aku minta dengan Tuhan, aku nak apa? Minta Tuhan wi. Tapi nak as-sadiqah min qalbik. Benar daripada hati kita. Kena benar daripada mana? Benar daripada hati kita. Jangan tak benar. Sebab Tuhan kata innahu alimun bi dzatis sudur. Jangan buat main-main lah. Orang baik dengan kita, kita kena sungguhlah dengan dia. Orang sungguh dengan kita, kita kena mendekatilah dia. Orang hendak baik dengan kita, kita kena buat baiklah dengan dia. Ya gitu. Lepas tu tak utama lagi. Nah, buat Tuhan nak buat apa kita? Ikhlaslah molek, benarlah molek dalam hati ni. Lepas tu kembali, mari kita tengok. Kemudian lagu mana? Mari kita tengok. Mari kita tengok dalam ayat hak Tuhan raya ni. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi, daripada hamba-Nya. Allah. Tuhan duk namakan kita hamba lagi. Tuhan duk menamakan orang yang salah tadi hamba lagi, bukan kerak putus. Apabila salah dengan aku, mu bukan hamba aku dah. Tak ada dah jalan mu nak boleh baik dengan aku. Tak ada dah jalan mu nak boleh kembali pada aku. Tak. Bukan. Malaikat satu halah saja. Bila? Apabila nyawa duk sini. Masa tu bukan. Nampak? Itu bukan. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Hatta tak jadi. Apabila nyawa dak tekak dah, aku nak taubat sekarang. Tak. Itu Tuhan tak terima. Tuhan kata mu ni teruk dak. Aku wi tempoh di mulamo ni masa wi kemulamo. Taknya khabar apabila mu nak mati sekarang, berasa nak mendekati aku. Hak lagu ning ni Tuhan kata, aku tak seterima. Jangan duk lock sampai situ kita. Tak ke? Islah lah. Islah. Nah, tu maknanya gitu. Terima taubat daripada hamba dia. Tuhan ada menamakan hamba dia situ. Sebab itulah masa Nabi SAW melontarkan orang, pukulkan orang yang minum arak zaman Nabi SAW. Sahabat lain pakat menyupah dia. Orang ni menyupah pasal kita belah mana? Sebut baik lah nah. Lalu Nabi kata, jangan dak supah dia. Jangan dak kata hudah dia. Li'annahu yuhibbullaha wa rasulah. Karena dia kasih kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Belalah dia silap pun. Belalah dia salah pun. Salah silap tu suku.
Tapi hati dia senantiasa dak kasih pada Allah Ta'ala dan Rasul. Tu kena gitu. Tu sebab tu Tuhan tu menamakan orang yang salah tu hamba dia. Ni kita tak pandai nak pandai gapo, tak ada sifat insaniah, tidak ada sifat kemanusiaan. Rupa manusia tapi hati gapo nama? Binatang yang muftaris. Binatang yang pasal makan kekoh. Seperti singa, seperti apa nama, boya, seperti gapo nama. Itu bukan tak sepatut. Hati manusia duduk di dalam jasad manusia lagu tu tak sepatut. Itu bukan hati manusia. Itu adalah hati binatang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tak suruh manusia duduk lagu tu. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, man la yarham la yurham. Siapa dia tak ada rahmat, tak ada sifat kemanusiaan, maka Tuhan pun tak sia juga ke dia. Seri baru. Dalam halaqah dulu, dalam pengajian kita hak dulu, Tuhan kata itu hadis mursal lah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis mursal. Nabi kata, ya ibna Adam, if'al ma syi'. Setengah ulama kata hadis ni ada pertikaikan, tak apalah, kita min babit targhib. Ya ibna Adam, if'al ma syi' kama tadinu tudan. Hei anak Adam, munduklah nak buat lagu mana pun. Muat lagu mana, balasanmu lagu tu. Sebab itulah ini adalah tarbiyah ruhiyah, tarbiyah khuluqiyah, tarbiyah nak betulkan roh kita, betulkan hati kita, betulkan budi pekerti kita. Itu Quran. Kalulah Quran apa nama, tak boleh nak membetulkan gapo kita, saja. Nampak dah tu? Tak ada. Ya tak manfaat bagi kita dah tu. Manfaat kita nak tengok tu. Quran ni syafaat dah bagi kita. Tengok akhlak kita supaya tak. Kalau bukan, tak. Nampak je tak? Tu itu bukan. Nampak je tak? Baik. Tuhan kata, wa huwa allazi yaqbalu at-taubata an ibadihi, daripada hamba-Nya. Itu klik pada hamba Tuhan tu. Klik pada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah. Dan Tuhan itu wi maaf. Wi maaf daripada kesalahan. Apa makna wa ya'fu 'anis sayyi'at? Kalimah ya'fu dengan yaghfiru. Afa dengan ghafara. Dalam bahasa Arab ni, dalam Quran mai dua ni. Innallaha yaghfiru. Innallaha yaghfir. Hak ni Tuhan raya wa ya'fu. Beza ke tak? Beza. Beza teruk. Sebab itulah kalimah kalimah afa ni dengan ghafara ni tak kala Aisyah ke radhiyallahu anha tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, in adrakani lailatul qadr, ya Rasulullah, jikalau aku ni dihidayah ataupun dianugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jumpa dengan malam Lailatul Qadar, famadza aqul? Aku nak kata apa ya Rasulullah? Nabi kata, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhan aku, lagu mana? Mung ni suka kepada maaf, maka wi maaflah kepada aku. Maaf ni dengan ampun lain. Ampun ni mana Tuhan tulis dulu. Nampak tu? Tuhan tulis. Walaqad ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tulis. Inna lahu katibun, Tuhan tulis. Orang ni buat dosa. Faham tu? Kama dia yaghfir. Apa makna yaghfir? Yaghfir mana Tuhan wi maaf. Itu Tuhan wi apung. Wi apung ni mana Tuhan sapuh. Yamhullahu ma yasha, Tuhan sapuh. Sapuh ni lepas daripada tulis. Ulama tafsir kata, ya walaupun wi maaf pun tapi kesal dia ada. Supaya kertas ni hak cuci tak ada tulis gapo, dengan hak kita tulis kamari kita sapuh sama tak? Sama tak Haji Mat? Tak sama, la yastawiyan, tak sama. Maka kalimah afu mana Tuhan tahu tulis mula. Allah. Tuhan tahu tulis mula. Sungguh buat kejahatan. Ya, tapi Tuhan tak ambil salah. Tuhan buat turun ayat ni lepas daripada ayat mana? Ayat taubah.
Orang yang banyak nak taubat kepada Allah Jalla Jalaluh ni kena ni wa ya'fu 'anis sayyi'at. Tuhan awi maaf terhadap apa nama kejahatan. Sayyi'at mana kejahatan hak keluar tubik pada kita. Setelah daripada tu wa ya'lamu ma taf'alun. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu itu wahai manusia kerja, Tuhan tahu. Bukan Tuhan tak tahu, mung dak waktu ni Tuhan tahu. Tetapi dengan sebab hati kita ni hati yang gantung dengan Tuhan. Tahu kata kita ni hamba, tahu kata Allah tu Tuhan, tahu kata kita ni salah, Tuhan tu sangat pengampun, sangat wi maaf. Sekadar hati lagu tu dapat dah. Wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Sedangkan Tuhan tahu apa yang kamu wahai manusia buat kerja. Oh. Habis licing, tak tahu nak kata gana dah. Ayat Quran. Berasa sedap hati. Nampak tak? Berasa sedap, berasa tenang hati apabila kita dengar Tuhan tu sifat kemuliaan kepada kita. Lalu Nabi SAW royak daripada satu hadis yang sabit lah daripada Nabi SAW. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabda kata, lillahi afrahu bi taubati abdihi min ahadikum yadhillu bi ba'iruhu bi falatin wa alaihi mata'uhu wa ta'amuhu. Ya Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala, mana Tuhan tu bersangat gembira dengan sebab taubat seseorang hamba dia daripada manusia. Lebih Tuhan gembira tu lebih daripada seorang kamu itu gapo hilangnya uta dia di padang pasir yang luas. Di atas uta dia tadi itu makannya dia, minumnya dia, pakaian dia hilang. Hadis ni hadis sahih. Hadis ni adalah hadis sahih. Hilang. Right. Telucuk gikan no uta. Berasa lagu mana? Berasa kita lagu mana? Kenderaan hak kita naik tadi itu uta tadi hilang daripada pada pasir. Cuba kita khayal. Kalau kena jadi kita, cuba kita khayal. Carilah moga kata air pun atas tu. Pakai atas tu. Makan ni atas tu. Alat senjata hak nak awak jaga diri sekadar atas tu. Semua atas tu belakang. Hilang gaduh dah. Oh, habis hawa lah. Di pada pasir pula kalau dalam hutan tak mati orang. Ada dengan air, ada dengan makan ni tu, makan ni. Tapi kalau pada pasir orang pernah duduk nari arak, mati. Pada pasir tak akhir mata mana tak tahu kata habis di mana. Tiba-tiba habis dah semangat. Tidur bawah pokok kayu, Nabi kata. Nampak dah tu? Tidur bawah pokok kayu habis semangat dah, tak ada dah, jalan habis dah, mati dah kita sekali, tunggu mati lah, nak buat berapa lagi. Tiba-tiba bercelak mata, uta duk atas kepala dia. Dalam keadaan uta sempurna, minum pakaian, makan ni alat senjata semua, mari duk atas kepala dia, nampak uta hak dia tu. Perasaan kita lah mana berasa. Seolah kata hidup semula. Berasa kata gembira, habis gembira. Sehingga dia katakan dalam hadis sahih, sehingga dia sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Dia katakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Hei Tuhan yang jadi hamba bagi aku ni Tuhan mung. Nabi kata, akhta min syiddatil farah. Salah dengan sebab dia itu bersangat tergembira. Tuhan tak ambil salah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Tuhan rakyat kata, orang lagu tu umat aku, pengikut aku, Tuhan tadi itu apabila kita nak taubat kepada dia, nak islah, nak beki hak salah tu,
Tuhan lebih gembira dengan cara layak bagi Tuhan tadi itu lebih daripada orang hak situ lagi. Gapo kita tak taubat? Gapo lagi? Taubat tak ada payah kali. Nampak tu? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Hati gi sekali dengar cakap pe. Okey. Itu adalah anak kunci besar najah kita di dunia ini belum daripada kita nak pergi jumpa dengan Allahu Jalla Jalaluh. Salah tak boleh lari, silap tak boleh lari. Sebab tu bukan tiap-tiap salah kita kena tahu belaka. Kita kena lepa belaka. Kita kena buat uya binasa belaka. Tak, itu bukan manusia. Manusia beki. Manusia dia itu kena islah. Kena kira bercara. Itu makna dia. Nampak tu tak? Itu makna dia. Faham lagi tu? Nampak dah tu nah makna kata wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Wa ya'lamu ma taf'alun. Allah. Satu ayat yang akhir insya-Allah taala munasabah ada apa nama bahasa Sia panggil cut kong sikit saning, kita mula lewat sikit 5 minit, kita ambil sikit. Ada keuzuran sikit saning tentang internet kita ni. Alhamdulillah sekarang ni boleh kita tengok. Tuhan kata dalam ayat yang ke-20 ni, kita nak ayat dengan cara ringkas insya-Allah taala. Tuhan kata manusia kita ni sifat dia walaupun Tuhan wi maaf ke dia. Nampak tak tu? Lalu walaupun Tuhan rakyat kata tak apa kalau mu silap aku nak wi maaf. Aku nak minta, aku nak wi ampun dan sebagainya. Tapi manusia ni senantiasa hajat dia tak habis. Hajat dia tak habis. Tak tu. Sebab tu orang apabila bila masuk syurga kita dengar dah dia sahih tu. Mula-mula yang minta nak masuk syurga. Lalu Tuhan yang masuk syurga. Apabila yang masuk dalam syurga, yang minta pada Tuhan. Ya Allah, ya buat janji dah dulu. Ya Allah, aku nak minta sekarang ya kamu. Mu masuklah syurga rendah sekali pun tak apa. Lepas Tuhan kata, mu tak saya dah nak minta hal lain. Dah ya Allah, dah satu tu. Saya kata tak apa, aku nak pergi masuk. Ni hadis sahih. Bukan bila dongai dak lah. Semua orang Islam hak Sunni boleh percaya gitu belaka. Dia tak jadi pelik Nampak tu tak? Apabila gluk masuk dalam syurga, dia kata masuk dalam syurga. Ya tengok gu dia nampak tinggi-tinggi. Ya Allah, aku naik situ sikit. Minta dah lah. Tuhan kata tak ke janji dulu tak saya minta. Ya Allah mu ni lebih gitu, mu lebih gini. Weh lah ke aku, tak lagi. Sehingga dia tu jadi kodok naik. Dalam syurga. Gapo hak nak wayak sini? Manusia kita tak sudah. Nak makan lagi? Tak say dah. Duk boleh 3-4 jam lagi. Nak makan? Nak. Ya gitu sifat manusia. Tuhan tahu. Lalu, manusia ni suka minta, Tuhan sendiri pula rakyat. Gana? Wa yastajibul ladhina amanu wa amilus salihat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan. Yastajibu ay yujibu du'a'ahum. Mereka itu Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan rayuan-rayuan, doa-doa hamba-hamba yang beriman lagi buat amal yang salih. Tuhan nak terima. Minta ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku nak uwi kamu. Tapi syarat Nabi kata wa antum muqinuna bil ijabah. Syarat mung yakin kata Tuhan nak terima hak mung. Tapi la tata'ajjal. Jangan gaduh. Sebab Nabi janji dalam hadis sahih, Nabi kata tiap-tiap orang berdoa Tuhan akan beri, tapi 3 darajat. 3. Yang pertama, Tuhan beri perkara hak kita nak tu selalu. 1. Yang kedua, Tuhan tak beri perkara hak kita nak, tapi Tuhan tolak daripada kita bala petaka hak nak kena kita. 2. Yang ketiga, Tuhan cedek taruh di akhirat esok sebagai kekal abadi, Tuhan nak beri. Kita terkadang terlupa. Kalau gitu doa tak ada kata nak ugi. Payah ke apa? Tak tangan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak pandai nak puji hak lain, ambil Fatihah je.
Nampak dah tu? Maha, segala puji bagi Tuhan kita. Tak reti bahasa Arab, bahasa Melayu boleh. Tak reti bahasa Melayu, bahasa Sia boleh. Nampak? Bahasa Cina kata, tapi puji Tuhan dulu. Puji Tuhan, ya Allah mung ni wi ka aku gini. Puji Tuhan, puji. Sanad, apa panggil doa sanad. Kamu ada selawat atas Nabi. Pahala tu minta. Pahala tu minta, nak gapo? Minta. Setelah pada tu, tutup doa dengan selawat di atas Nabi, sudah. Itu makna kata hati kita pun sekali. Itu apa yang kata ada berdoa. Adab kita nak berdoa. Lalu ayat yang kata sikit dah. Wa yaziduhum min fadlih. Dan Allah Ta'ala menambahkan kepada mereka itu daripada kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana? Makna Tuhan puji, Tuhan beri pertolongan, Tuhan tambah kebaikan dalam dunia ni lagi. Tuhan beri kebaikan kalbih lagi. Rezeki dia, kesihatan dia, keselamatan dia, kemudahan dia dan sebagainya Tuhan beri kepada dia. Dan wa yaziduhum min fadlih, masuk juga kata Tuhan beri kepada dia itu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Dan Tuhan menggandakan amalan dia. Daripada amalan 1 kepada 10. Daripada 10 kepada 700. Itu adalah wa yaziduhum min fadlih. Daripada kelebihan Tuhan. Allahumma inna nas'aluka al-fadla min indika ya Rabbana ya sami'ad du'a. Allahumma amin. Minta doa. Hei Tuhan, aku nak kelebihan daripadamu. Tu. Kelebihan, Tuhan kata, was'alullaha min fadlih. So, minta doa daripada Tuhan, kelebihan tu nak minta pada Tuhan. Gapo kata kelebihan? Kira lah. Nampak kelebihan di sisi gapo kata kira. Tu makna kata, wa yaziduhum min fadlih. Wal kafiruna lahum azabun syadid. Dan orang-orang kafir itu, bagi mereka seksa yang berdahsyat. Orang kafir seksa dia, nyanyi dia. Nyanyi lagu mana? Bila ni? Apabila dapat hari akhirat esok, dia nyanyi bagi dia. Dalam dunia ni pun nyanyi dah. Nyanyi lagu mana? Dia tak kenal Tuhan dia. Cuba kita perhati dia, tengok susah hati buat dia. Tengok boleh dok makan, boleh nak minum sia ke dia. Dia tak kenal Tuhan dia. Supaya orang tak ada rumah tangga dah. Walaupun kita tengok gitu, tengok pada mata kaca biasa tu tak apa, tapi mereka tak ada Tuhan. Sesak jalan, tak tahu nak pergi kanu. Tu makna dia. Tu makna kata wal kafiruna lahum azabun syadid. Utamanya iaitu apa nama di sini? Yakni orang kafir tadi itu pada hari hisab dia tak ada balasan gapo-gapo malaikat seksa bagi dia. Seksa saja-saja. Itulah makna dia tu zahir lah, nyata lah. Kata apakah daripada ayat tu yang kata wa yastajibul ladzina amanu wa amilus salihat wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum azabun syadid. InsyaAllah kita berhenti di sini dulu pada pagi yang mulia ini. Kita akan masuk ayat yang ke-27 pada besok hari biiznillahi ta'ala. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi. Tuhan ayat masalah rezeki pula. Lagu mana Tuhan bagi. Apa Tuhan itu duk royak haning kepada kita. Kok mana gapo dia? InsyaAllah cerita kita akan bersambung. Maka kita ikutilah pada pengajian kita besok hari biiznillahi ta'ala. Hari ini sekadar inilah sahaja dulu pada pagi yang mulia ini. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan hati kita, boleh kita menerimakan isi kandungnya masuk. Sama ada kita orang mengajar dan pendengar semua masuk, wisera, wijlira, jadi Quran ni sebagai hidayah, sebagai pertunjuk, sebagai cahaya bagi hati kita yang gelap, yang kelabu, yang tak nampak, yang selapuk dengan dosa-dosa dan sebagainya. Mudah-mudahan Quran itu jadi syafaat bagi kita dunia dan di akhirat. Janganlah kita terlupa semua puak-puak kita ni, mari kita pakat dengar isi kandungnya Quran sokmo-sokmo. Jangan kita terlupa bantu pengajian kita dengan doa
Tolong pakak-pakak berdoa. Senantiasa kita duk boleh sebab ilmu Quran ni kepada umat masyarakat, dan dengan tenaga kita, hati kita, pendirian kita dan harta benda kita, wilah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah benda yang baik bagi kita. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang kita beri kepada jalan hak Tuhan sungguh, yakni jalan hak Quran, jalan hak hadis, jalan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak sungguh, insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat nanti. Sekadar itulah dulu pada pagi mulia ini. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adza bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.